Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi untuk hari ini kami dari kumpulan yang ke-10 akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan JMO dan juga JMF dalam perspektif Islam. Jadi sebelum tu suka untuk saya perkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Suhaimi. Kemudian bersama saya adalah Haziq Syahmi dan seterusnya Wan Muhammad Akil. Baik, apakah itu GMO? Jadi GMO ni merupakan satu akronim kepada Genetically Modified Organism. Organisma ubah suai genetik ataupun GMO ni, dia merujuk kepada satu organisma dengan binaan genetik yang diubah sesuai dan disunting dalam makmal untuk masukkan gene daripada organisma lain. Maknanya ia tak berlaku secara natural ataupun secara semula jadi. Baik, teknologi ni ia juga dikenali sebagai bioteknologi moden ataupun kejuruteraan genetik. Dan ia membolehkan satu gene yang terpilih untuk dipindahkan daripada satu organisma ke satu organisma yang lain. Baik, seterusnya ini sedikit berkenaan dengan sejarah perkembangan GMO ni. Secara umumnya dia bermula daripada tahun 1980 lah. Jadi yang transgenik haiwan pertama dibangunkan pertama kalinya pada tahun 1982. Pada 1983 pula transgenik bagi tumbuhan, transgenik pertama bagi tumbuhan pula dibangunkan, iaitu berkaitan dengan tembakau lah, tumbuhan tembakau. Kemudian industri ini terus berkembang dalam tahun 1993 sampailah ke tahun 2004. Dan sampai sekarang lah masih ada lagi pembangunan yang semakin berkembang berkaitan dengan modification of genetic ni. Kita bergerak kepada perbincangan berkaitan dengan tumbuhan transgenik. Jadi tumbuhan transgenik ni secara dia punya working principle dia ataupun prinsip kerja dia adalah fragmen DNA ni dia dimasukkan ke dalam molekul DNA yang dikenali sebagai vektor atau plasmid. Jadi kepentingan apabila fragmen DNA dimasukkan antaranya ia bertujuan untuk menjadikan tumbuhan tu ada daya tahan terhadap makhluk ataupun serangga perosak. Seterusnya adalah ketahanan terhadap cuaca melampau, dan juga boleh menjadikan satu hasil tanaman tu dapat dikekalkan kesegarannya. Contohnya macam tomato, chef tomato ataupun tomato almari kan. Bila orang petik tomato, bila kita terpetik tomato, dia akan merembeskan satu hormon. Saya tak ingat nama hormon tu apa, tapi hormon tu kesan sampingan daripada hormon terhadap tomato tu, dia akan menyebabkan tekstur tomato tu akan menjadi akan makin lama makin jadi lembek lah. Jadi untuk mengelakkan perkara tu berlaku, para saintis dia memasukkan satu fragmen DNA yang merencatkan rembesan hormon tersebut. Jadi kesan ataupun kita kata kesan sampingan terhadap tomato tersebut takkan terjadi lah, ataupun proses tu berlaku tapi dia berlaku dalam keadaan yang lebih perlahan, menyebabkan tomato tu dapat disimpan dengan lebih lama. Contoh lain macam kita boleh tengok dekat sini, macam seedless grape, anggur yang tak ada yang tak ada buah, anggur yang tak ada biji. Kemudian jagung, sweet corn, dan juga durian musangking. Musangking ni sebenarnya dia hasil daripada kacuk. Jadi perbuatan mengkacukkan tumbuhan itu juga boleh diklasifikasikan sebagai modification of organism. Baik, seterusnya bergerak kepada perbincangan berkaitan dengan transgenik, haiwan transgenik ataupun mamalia transgenik. Jadi tujuan utama bagi pembangunan haiwan transgenik ni adalah antaranya penyelidikan penyakit, kemudian adalah
penghasilan produk kepenggunaan. Okay, terutamanya yang berkaitan dengan makan dan minum lah. Okay, seterusnya adalah meningkatkan kesihatan haiwan, mewujudkan ketahanan haiwan terhadap penyakit pula. Ya, seterusnya adalah meningkatkan pengeluaran hasil dan kualiti. Contohnya macam ayam yang cepat membesar ataupun lembu dapat cerna makanan dengan lebih berkesan. Macam dekat kedai yang kita selalu jumpa, yang kita orang panggil ayam suntik ataupun ayam cucuk. Itu juga adalah salah satu organisma yang mengalami modification. Baik, seterusnya adalah yang berkaitan dengan mikroorganisma, transgenik mikroorganisma. Jadi ada dua kategori lah. Salah satunya adalah dia dibangunkan melalui proses fermentasi. Benda-benda ni biasanya untuk menghasilkan antibiotik, buat insulin, hasilkan enzim, dan juga hasilkan hormon. Yang kedua adalah dia dibangunkan untuk mengawal pencemaran, terutamanya yang berkaitan dengan macam kat sini contohnya macam pencemaran tumpahan minyak dekat lautan. Jadi ada pihak tertentu dia membangunkan satu jenis mikroorganisma, iaitu contohnya macam kuman ataupun bakteria yang menyebabkan dia punya protein tu dengan kita panggil lipid, tak silap, lipid pada permukaan minyak tu, dia dapat ditarik, seterusnya dapat mengurangkan kadar ataupun mengurangkan sisa-sisa minyak yang menjadi pencemar kepada laut tu dapat dikurangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Syahmi bin Zuhaimi. Nombor metrik 17140368. Jadi secara asasnya GMF ni adalah sebuah makanan yang mana telah mengalami perubahan dari segi DNA lah. Di mana DNA itu telah dimasukkan ke dalam sesuatu buah itu melalui kaedah kejuruteraan genetik seperti pembiakan selektif dan juga pembiakan mutasi. Jadi untuk sejarah dia, dia bermula pada tahun 1994 di mana seorang individu ini cuba untuk memasarkan satu tomato, tapi tomato tersebut cepat rosak dan juga cepat buruk lah. Kebanyakan pengubahsuaian makanan ini, pengubahsuaian secara genetik terhadap makanan ini, dia mementingkan suatu produk tersebut supaya tahan daripada sebarang bakteria atau patogen dan menyebabkan makanan tersebut lebih tahan lama lah. So bermula dari situlah bermulanya dengan buah tomato telah dilakukan proses GMF di mana telah mengalami pengubahsuaian secara genetik. Dan jika kita lihat dekat gambar ini ialah ikan salmon, antara haiwan yang pertama yang mengalami ataupun menjalani pengubahsuaian secara genetik, yang mana makanan tersebut atau haiwan tersebut diluluskan ataupun boleh dimakan oleh manusia. Baik, seterusnya kita tengok kepada proses extracting DNA from an organism, iaitu di mana dia akan ekstrak DNA daripada sesebuah organisma ataupun sesebuah buah tersebut lah. And then selecting a gene for cloning, dia akan memilih gene daripada DNA tersebut untuk tujuan proses penklonan. And then kemudian replacing an existing promoter with a new promoter. Seterusnya dia akan menggantikan satu bahagian promoter tersebut dengan bahagian promoter yang lain. Kemudian using a gene gun method to transform plant cells. Kemudian dia akan menggunakan satu mesin khas untuk memindahkan sel tumbuhan yang tadi. Dan yang terakhir iaitu back cross breeding. Kita akan tanam secara back cross dan maka terhasillah buah yang telah diubahsuai secara genetik.
Baik, seterusnya kita akan tengok kepada contoh-contoh makanan yang telah menjalani proses GMF. Jika kita lihat dekat slide ini ada banyak contoh ya. So saya akan ambil satu contoh iaitu kacang soya, di mana dia tujuan untuk kacang soya ini menjalani proses GMF adalah untuk tahan kepada penyakit pokok tersebut dan juga kurang kepada herbicide, penggunaan herbicide tersebut, di mana seperti yang saya katakan tadi, GMF ini bertujuan untuk menjadikan sebuah organisma tersebut ataupun buah menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah cepat rosak. Okey, manakala untuk contoh yang lain pula, seperti jagung to protect the crop against corn rootworms and the Asian corn borer. Papaya resistant to the prevalent papaya ring spot virus. Rice genetically modified variety called golden rice being developed in the Philippines has been altered to include beta carotene and a source of vitamin A. Okay, seterusnya jika kita lihat pada gambar rajah ini, kita boleh nampak perbezaan antara buah yang telah mengalami perubahan genetik dengan buah yang tidak mengalami perubahan secara genetik. Seperti jagung tersebut, kita tengok gambar yang atas itu adalah contoh buah yang telah menjalani proses perubahan secara genetik, manakala yang bahagian bawah tersebut adalah contoh buah yang tidak menjalani proses pengubahsawaan secara genetik. Dan kita boleh lihat di situ terdapat perbezaan dari segi ketahanan buah tersebut, di mana yang tidak menjalani pengubahsawaan secara genetik akan cepat rosak dan cepat dijangkiti oleh pathogens dan juga bakteria lain lah. Okay, so kita boleh lihat juga di situ nasi yang telah didevelop di Filipina, di mana untuk mengelakkan satu penyakit yang dihadapi oleh padi inilah. Dan seterusnya kacang soya, di sebelah kiri adalah bukan GMO dan di sebelah kanan adalah GMO, di mana kita lihat di situ kacang soya yang telah mengalami GMO ataupun GMF ini telah kita dibuktikan dapat tahan daripada serangan ulat beluncas yang memakan daun tersebut lah, yang mungkin boleh merosakkan tanaman tersebut. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada pros and cons lah, ataupun kesan baik dan juga kesan buruk GMF ini. Saya akan pergi kepada kesan baik terlebih dahulu. Di mana produk GMF ini akan lebih tahan lama dan kuat daripada penyakit tumbuh-tumbuhan ataupun mengelakkan sebuah buah itu cepat rosak. Seterusnya ialah dapat melegakan ataupun mengurangkan risiko kelaparan dan juga malnutrisi di seluruh dunia lah. Okay, seterusnya produk GMF ini juga dapat meningkatkan hasil tanaman di samping meningkatkan kualiti sesebuah tanaman tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan keuntungan para penjual yang menjual buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Seterusnya dapat mengelakkan pembalakan. Lalu dapat juga mengelakkan global warming yang berlaku pada dunia sekarang. Baik, seterusnya saya akan terangkan tentang kesan buruk GMF ini. Okay, yang pertama, meningkatkan risiko kanser. Seterusnya, merendahkan nutrisi pada sebuah sayuran ataupun buah-buahan tersebut. Yang ketiga, percampuran jin akan merisikokan terjadinya supervirus. Keempat, terdapatnya glyphosate dalam jin tersebut dan boleh membahayakan tumbesaran kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan terakhir sekali, meningkatkan kadar tahap alergik terhadap suatu makanan ataupun sayur-sayuran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Next, we look at fatwa that has stayed in Majlis Fatwa Kebangsaan. The first one, any genetic source obtained from pig sources is illegal. The use of genetic resources that are illegal and can harm human also
have a negative effect on the environment is not allowed. Sources that obtained from halal animals eaten and slaughtered according to Islamic law are allowed. The source of genetically modified bacteria used in the production of MSG obtained from the intestine of adult is allowed because it has gone through a process of isolation and purification and does not violate Islamic law. Next, determination of GMF law. There are 4 components in it. The first one, basic sources to GMF production, hygiene ethics in GMF production, safety ethics in GMF, and the last one, principle of GMF law determination. Okay, maknanya sumber asas kepada penghasilan GMF. Sumber yang berasaskan haiwan darat yang halal dimakan. Ianya mestilah disembelih dahulu dan disebut nama Allah tanpa mensyirikkannya. Yang kedua, mestilah tidak memberi kesan mudarat kepada orang yang memakannya. Seterusnya, sumber yang berasaskan haiwan air. Kesemuanya halal dimakan selagi mana tidak memudaratkan kesihatan manusia. Yang ketiga, sumber yang berasaskan tumbuhan. Mestilah tumbuhan yang tidak berbisa, beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan manusia dan juga tidak dihasilkan oleh proses bioteknologi moden yang bersumberkan dari bahan yang haram seperti ganja. Yang akhir sekali, bahan semula jadi seperti mineral, air adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan, membahayakan kesihatan serta bercampur dengan najis. Okey, seterusnya kita tengok hygiene ethics in GMF production atau asas kebersihan dalam penghasilan GMF. Sumber yang bersumberkan makanan minuman yang bersifat kotor, jijik dan najis adalah haram dimakan, termasuklah bahan-bahan suci yang terkena najis seperti air kubahan, makanan yang bercampur dengan najis ain. Seterusnya, sumber yang bersumberkan bahan yang halal, bersih dan baik adalah halal dimakan. Premis pemprosesan, penyediaan dan penjualan makanan mestilah bersih dan bebas daripada terdedah kepada haiwan yang kotor seperti lalat, ulat, tikus dan cicak. Okay, next we move to safety ethics in GMF. Food in GMF production must not harm human life. This is based on Surah Al-Isra, ayah 33, and do not kill the person which Allah has forbidden, except by right. According to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, la dirara wa la dirar. There is no harm and no harm can be done. Every product based on animal that are illegal to eat can be eaten. If in an emergency that is so life-threatening but should be taken in the proper amount. Maknanya produk GMF ni yang berasaskan haiwan yang haram dimakan boleh dimakan ketika dalam keadaan darurat. Namun begitu, ia mestilah diambil secara mencukupi sahaja. Ini bersesuai dengan kaedah fiqh ma ubiha lid-dararati yuqaddir biqadariha. Maknanya setiap semua perkara yang diharuskan pada asalnya haram ketika darurat hendaklah diambil mengikut kadar yang sepatutnya sahaja, iaitu tanpa berlebihan. Seterusnya, makanan atau bahan makanan berasaskan bioteknologi mestilah memenuhi syarat yang telah ditetapkan di bawah bahagian keselamatan dan kualiti makanan Malaysia. Pengusaha produk yang berasaskan bioteknologi digalakkan berbincang dahulu dengan BKKM sebelum memasarkan produk mereka. Ini adalah untuk memastikan makanan yang dihasilkan melalui proses bioteknologi moden ini adalah selamat dan sah di sisi undang-undang dan juga agama. Pengusaha juga mesti meletakkan ciri-ciri keselamatan, merakumi bahan asas dalam proses ubah suara genetik. Bahan tersebut mestilah tidak mengandungi toksik atau alahan, dan juga perbandingan tahap nutrisi dalam makanan yang telah diubah suara genetik dengan produk yang dihasilkan secara penanaman biasa. Okay, seterusnya kita tengok Principle of GMF Law Definition atau prinsip penentuan hukum GMF. Okay, prinsip pertama, halal haram animal principle. Prinsip halal haram haiwan itu. Hukum halal atau haram haiwan itu mempengaruhi hukum menggunakan produk GMF itu sendiri. Yang kedua, prinsip of animal slaughter. Itu prinsip penyembelihan haiwan. Haiwan itu hendaklah disembelih menggunakan kaedah syarak dan juga
menyebut nama Allah. Yang seterusnya, non-sources of najis principle. Produk JMF itu hendaklah tidak bersumberkan sumber najis. Yang keempat, principle of istihalah tamah. Mana-mana produk JMF itu yang bersumberkan daripada haiwan haram yang dimakan, hendaklah melalui proses penukaran sempurna sehingga menghapuskan segala zat dan sifatnya sampai menjadi produk yang halal dimakan. Yang kelima, principle of maslahah and mafsadah. Produk JMF itu hendaklah memberi masalah kepada kita dan membuang mafsadah daripada kita. Akhir sekali, darurat principle in determining JMF law. Di mana-mana produk JMF yang mengandungi sumber haram boleh dimakan ketika darurat, tetapi hanya sekadar mencukupi sahaja. Okey, seterusnya kita tengok maqasid syariah in GMO and JMF and derivative product. Maqasid is a goal to be achieved in doing something. In this content, maqasid is defined as goal and objective laid down by law. Islamic scholars have stated that maqasid syariah does apply to product of modern biotechnology. Element of maqasid, namely maslahah and mafsadah, can be identified where there is a joint production of two products. Not all maslahah can be used in the argument to formulate legal rules because they are adopted and also rejected maslahah. On that basis, Islamic scholars have divided maslahah into three types. Each type must be truly understood in order to apply in the issue of JMF. The first one is maslahah al-mu'tabarah, second one maslahah al-mulghah, and third one maslahah al-mursalah. Okay, the application of maslahah to GMO and JMF product. The first one is must not contradict Al-Quran and Sunnah, must not contradict ijma', and also must not exceed maqasid. As conclusion, genetically modified foods have the potential to solve many of the world's hunger and malnutrition problems. It's also to help protect and preserve the environment by increasing yield and reducing reliance because of chemical pesticide and herbicide. Okay, seperti yang kita tahu, JMF dan GMO ni banyak kebaikannya, seperti ia dapat menyelesaikan masalah kelaparan dunia. Yang mana kita tengok kebanyakan dunia ini mempunyai masalah kekurangan makanan serta kekurangan nutrisi. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan penghasilan makanan. Dalam masa sama, meningkatkan ekonomi. Ia juga dapat menghasilkan produk yang lebih tahan lasak terhadap cuaca ataupun racun serangga. As Muslim consumer, we must make sure that foods that we eat is from halal sources and not contain from haram sources. Namun begitu, kita sebagai seorang orang Islam hendaklah memastikan bahawa produk yang kita ambil itu mestilah berasal daripada sumber yang halal dan juga tidak mengandungi sumber-sumber yang haram dimakan. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati sebelum memilih makanan. Okay, that's all from us. Thank you for your listening.